Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Allahumma syrah sudurana fi hifdzil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah, pada malam ni dapat bersama-sama kita bersiaran kembali ya dalam segmen Daily Tajwid siri yang ke-14. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puan Kamaria, waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat lain, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung perkongsian huraian tajwid untuk suratul Baqarah. Sebelum tu, untuk sesi malam kita akan mulakan dulu dengan alunan bacaan surah Al-Mulk. Selepas selesai bacaan surah Al-Mulk, barulah kita menghurai hukum tajwid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habibah Hadi Raifi, waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan sesi bacaan surah Al-Mulk, boleh bantu Ustaz kita sama-sama share, sama-sama sebarluaskan kita punya kelas mengaji malam ni. Boleh kita share dekat kawan-kawan. Malam ni baru ada 30 share, 3 share baru. Dan juga bantu Ustaz sekali tap-tap skrin. InsyaAllah malam ni kita bagi kita punya kelas FYP lagi sekali. Kalau semalam kelas ngaji kita, masya-Allah, naik dekat FYP dah. Kali ni kita naik sekali lagi, insya-Allah. Baju mahal Ustaz. Ni baju kenangan ni waktu Ustaz mengaji dulu. Terima kasih. Terima kasih tuan-puan yang bantu share. Selamat datang yang baru masuk. InsyaAllah nanti waktu Ustaz mengaji surah Al-Mulk, bantu Ustaz boleh kita tap-tap screen, kita bagi capai insyaAllah lebih ramai yang dapat manfaat kelas tajwid kita pada malam ni insyaAllah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan dulu kita punya perkongsian pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tuan-puan, adakah anda semua dah bersedia untuk memulakan bacaan surah Al-Mulk? Baca sama-sama ikut Ustaz. Kalau tuan-puan dah bersedia, cuba komen sikit. Sedia Ustaz?
Kalau ada yang dah bersedia lah. Selamat datang tuan-puan yang baru masuk dalam live mengaji Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada yang beri salam, Puan Yati Satai. Okey, jom sama-sama tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan. Alhamdulillah sedia. Terima kasih Puan Yati respon yang diberikan. Baru ada seorang ni yang sedia ni. Yang lain sedia tak ni? Yang lain tuan-puan sedia tak nak mengaji sama-sama ni? Nak baca surah Al-Mulk sebentar lagi insya-Allah. Sebelum tu tuan-puan bantu share, sebarluaskan kelas mengaji kita pada malam ni. Insya-Allah kita akan mulakan dengan alunan bacaan surah Al-Mulk insya-Allah. Okay, jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصرون
أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Selesai sudah kita membacakan surah Al-Mulk sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan kita insya-Allah. Tuan-puan yang Ustaz kasihi sekalian, yang Ustaz rahmati, ya, yang dihormati tuan-puan, ya, para asatizah, sahabat-sahabat, tuan-puan yang baru pertama kali tersinggah, tertonton, tertengok, selamat datang dalam Ustaz punya wall mengaji. InsyaAllah tuan-puan, biasa kalau waktu malam kita akan mulakan dulu dengan bacaan surah Al-Mulk. Sebab apa? Kalau tiba-tiba tengah duk mengaji, tuan-puan terlena. Jadi sekurang-kurangnya kita dah pun mengaji lah. Gitu. Jadi insyaAllah malam ni tuan-puan kita akan sambung hurai surah Al-Baqarah. Kita akan sambung hurai surah Al-Baqarah. Kalau semalam Ustaz tak buat live, hari ni baru buat live balik. 2 hari yang lalu kita berhenti setakat ayat ke-16. Ayat ke-17. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung huraian tajwid ayat 18 dan 19. Waalaikumsalam tuan-puan yang memberi salam. Okey. InsyaAllah tuan-puan, kita akan mulakan huraian tajwid sebentar lagi. Adakah anda semua dah bersedia untuk sama-sama huraian tajwid ayat 18 dan 19 surah Baqarah? Kalau anda dah bersedia, cek komen kat bawah. Sedia. Waalaikumsalam Syasha 1 2 3. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah, seronok cinta Al-Quran. Amin. Saya dah share Ustaz. Terima kasih Tuan Yazid. Sedia. Yati B sedia. Sementara mata tak terlena lagi. Puan Maria, Puan Aziza, Abibah, Syasha, Kamaria. Ustaz, makcik guna phone lain. Oh, Kamaria ni mana satu Sedia. Okey, baik. Mama Comel, ready Ustaz. Puan Tehna. Okey, mari sama-sama insya-Allah. Waalaikumsalam. Mimi Idris, waalaikumsalam puan. Okey. Shima and Ma. Okey, dah lebih 10 orang ni. Jom kita mulakan sesi huraian tajwid. Tuan-puan, jom tap-tap sahabat-sahabat semua. Jom bantu-bantu tap-tap screen. Cik Ani baru. Okey, baik. Salam, ready dah. Aflak cinta syurga. Masya-Allah. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah, biasanya waktu mengaji tetap ramai sangat. Saat lagi waktu hurai, insya-Allah tuan-puan bantu share. Mudah-mudahan kawan-kawan yang tak ternampak, duk tunggu-tunggu Ustaz ni buat live pukul berapa, rupanya tak dapat notification. Tuan-puan bantu share. Terima kasih Shims 2604. Thank you for the rose. Okey, mari sama-sama kita mulakan sesi huraian tajwid. Sana kita setting dulu. Okey. Terima kasih BEE. Thank you for the rose. Okey, jom. Sebenarnya malam ni Ustaz seronok laptop Ustaz dah kembali. Berapa hari masuk hospital. Masuk hospital masuk tempat servis lah. 5 hari juga laptop Ustaz di servis. Ada masalah sikit lah. Alhamdulillah, hari ni laptop Ustaz dah kembali dah. Jadi insya-Allah esok pagi, kalau tak ada apa-apa kan, esok pagi kita akan bersiaran di 9 platform. Ustaz punya laptop dah cantik dah okey balik dah. Esok pagi kita buat live dekat 4 daripada YT, 4 daripada FB dan juga 1 daripada TikTok. Masya-Allah. Myself, waalaikumsalam Ustaz. Syukur boleh join Ustaz. Muka surat berapa surah Baqarah ayat 18 19. Kalau buka Quran muka surat 4. Muka surat 4 Okey, jom kita mulakan surah Al-Baqarah ayat 18 dan 19. Mari kita tengok kalimah pertama yang kita jumpa dalam surah Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasihlah Tazan berkongsi Ros. Baik, kalimah pertama tuan-puan yang kita jumpa dalam ayat ke
ke berapa ni? 17 ke 18. Ayat ke 18 surah Baqarah. Summun. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah. Sekejap, malam ni kita guna warna kuning. Okey. Ni mim. Okey. Kenapa tuan-puan tiba-tiba kat atasnya ada mim kecil? Sebabnya kat sini hukumnya kita panggil iqlab. Iqlab ni tuan-puan maksudnya adalah tukar. Kan kita ada doa yang Nabi ajarkan, doa untuk menetapkan hati yang sentiasa berbolak-balik. Allahumma ya muqallibal qulub. Itu kan doa dia. Thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Dia ambil daripada perkataan qalaba, ya. Berbolak-balik, mana kat sini menukar. Asalnya tuan-puan kat sini adalah tanwin dhammatain. Tanwin baris dua di depan. Asalnya adalah summun. Itu asal dia. Summun iaitu tanwin baris dua di depan jadi mun. Tetapi apabila tanwin ini bertemu dengan ba, maka bertukar menjadi hukum iqlab, yang mana kita kena baca dengan cara iqlab ni ringankan sebutan, tak boleh rapat bibir. Kena buka sedikit ruang pada bibir yang boleh memasukkan padanya sehelai kertas. Itu kaedah dia. So kita baca summun. Dia bukan ikhfa, dia atas sikit daripada ikhfa. Untuk baca iqlab, so dengungkan juga berapa harakat? 2 harakat juga. Summun bukmun. Kemudian tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung lagi. Kat sini tuan-puan kita jumpa dengan mun. Mun ini kalau dalam Quran kita akan dapati di sini kita jumpa dengan tanwin 69. Ni font lama ni. Kita kalau tengok dalam Quran kan, kat sini adalah kat sini adalah summun bukmun. Mun kat sini. Okey, kita baca dengan Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca dengan izhar. Izhar apa? Halqi. Baca dengan jelas. Apa beza bacaan ikhfa syafawi dengan iqlab? Bezanya Nur Islam, ikhfa syafawi kita baca dengan sama-sama, menyamakan sebutan di antara mim jumpa dengan ba. Kalau iqlab pula, dia mim kecil yang jumpa, yang ditukar asalnya tanwin ataupun nun mati yang ditukar menjadi mim bertemu dengan ba. Bacaannya berbeza, iaitu dia atas sikit daripada ikhfa. Okey, bacaan dia macam saya cakap tadi, dia meringankan sebutan tapi tidaklah sampai ringan tu menjadi ikhfa. Dia atas daripada ikhfa sikit. Benda tu kita kena mengaji lah. Ustaz boleh terang secara umum sahaja. Boleh? Alright, sambung lagi. Tanwin 69. Ni formula Ustaz nak bagi tahu. Kalau tuan-puan jumpa tanwin 69, kemudian tuan-puan tak ingat huruf izhar, kan ada 6 kan? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Tengah-tengah duk mengaji, ni hukum apa dia? Ni hukum apa ni? Lupa lah. Duk ingat, tak ingat juga. So tuan-puan, formulanya adalah kalau jumpa tanwin 69, itulah izhar halki. Confirm punya. Sebab apa? Di depannya dia jumpa dengan huruf ain. Ini adalah huruf halkum. Kena baca dengan kat sini mana kata bukmun, ini baca dengan jelas. Summun bukmun umyun. Gitu. Boleh? Tuan-puan, kita sambung lagi boleh? Kalimah berikutnya umyun. Mim sukun. Okey, ni seterusnya pula. Mim sukun kalau jumpa dalam Quran mana-mana tempat confirm dia izhar juga. Wow.
Senangnya Ustaz. Kalau tuan-puan jumpa dengan mim sukun, dia bukan izhar halki tuan-puan, dia adalah izhar syafawi. Apa bezanya? Kenapa syafawi, kenapa halki? Beza daripada segi huruf. Kalau izhar halki jumpa dengan huruf-huruf halkum. Kalau izhar syafawi jumpa dengan huruf bibir. Mim ini adalah huruf bibir. So tuan-puan, bila jumpa gini, kita tak boleh panjang. Bukmun tak boleh ya. Kita kena baca macam biasa. Baca dengan jelas. Yun. Terima kasih Sin. Welcome to members yang ke-184. Terima kasih tuan-puan. Alhamdulillah makin ramai yang sertai members Ustaz dalam kelas tajuk ini. Kita sekarang sedang mencapai 200 pertama untuk members. Kalau tuan-puan sonok enjoy dengan kelas tajuk yang Ustaz buat, tuan-puan nak join jadi members, tekan ke atas ni ada love, nanti jadi members lah. So setiap kali kelas tuan-puan akan dapat notifikasi. Boleh? Alright, kita sama lagi tuan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kalimah berikutnya hukumnya apa tuan-puan? Ni tanwin 99 jumpa dengan fa. Waalaikumsalam. Ayun manja. Okey, waalaikumsalam. Okey, yun kat sini tuan-puan, kita dapati hukum apa yang terlibat? Yun. Ya, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Baca dengan samakan sebutan boleh. Terima kasih Shims menjadi members yang ke-185. Alhamdulillah. Malam ni kita cuba dapatkan members sampai 200 lah. Kalau tuan-puan rasa seronok kita mengaji malam ni. Tuan-puan, sama lagi boleh? Kalimah berikutnya fahum la. Fahum pula tuan-puan, kita jumpa dengan mim sukun lagi sekali. Tadi Ustaz dah beritahu dah, kalau mim sukun hukumnya apa? Kalau mim sukun hukumnya adalah izhar. Betul, TikTokers. Kalau mim sukun hukumnya adalah izhar. Izhar apa? Izhar sya. Fawi. Baca dengan jelas kerana dia bertemu selain daripada huruf mim dan juga ba ya. Kemudian fahum la. La pula kita bulatkan di sini. Kenapa Ustaz? Sebab lam sahaja yang berbaris. Depan ni alif tak ada baris. Maka alif tak ada baris, inilah dia mat asli. Panjang 2 harakat. Alif waw ya yang tiada baris kita panggil sebagai mat asli. Itu secara umumnya lah. Okey, setakat ni dapat ke tuan-puan? Boleh pergi lagi tak ni? Boleh pergi lagi jauh tak? Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung lagi boleh? Kita sambung ayat berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam Puan Hamidah, TikTokers, Yati, alhamdulillah dapat. Jom sambung lagi. Yarji'un. Terima kasih Puan Siti Fatimah berkongsi rezeki. Thank you for the rose. Okey, yarji'un pula ujung ayat 18 kita dapati hukum yang terlibat apa dia? Waw tak berbaris berada di hujung ayat ataupun kerana diwakafkan bacaan, maka kita boleh baca kat sini hukumnya apa? Bukan mat asli. Kat sini hukumnya adalah mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Boleh baca dengan 3 keadaan tuan-puan. Boleh baca 2, boleh baca 4 atau 6 harakat bergantung kepada bacaan masing-masing. Boleh? Masya Allah. Puan Hamidah, Abidah, Mama Nur, Aziah Mansur. Waalaikumsalam.
Puan Asma Majid, ahlan wa sahlan. Thank you for the rose. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nurul Syazana, aduh lambat masuk hari ni. Baru mula Puan Siti Aisyah, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita baru saja bermula sebenarnya. Mana kata dah habis lah satu ayat. Okey tuan-puan, kita sambung lagi boleh? Dah selesai dah ni ayat 18. Jom kita sambung ayat 19 pula. Okey. Kat sini boleh juga kita sebut kat sini yarji'un ratban. Tapi malam ni Ustaz nak fokus tajuk-tajuk yang asas dulu. Terima kasih Puan Zalina Hashim. Duk camping kawan-kawan tu. Jom bantu tap-tap screen. Masya Allah. Terima kasih tuan-puan. Alhamdulillah malam ni kita dah ada lebih kurang 28 share. Tuan-puan ada 162 mata memandang malam ni. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Tuan-puan kalau setiap seorang share sekali kan, beratus lah kita punya share kan. Ambil peluang tuan-puan. Mana tahu ada kawan-kawan yang tak tertidur lagi. Duk scroll TikTok kan. Sebab tuan-puan share, Masya Allah banyak manfaatnya. Waalaikumsalam Azim Han. Okey, jom tuan-puan kita sambung lagi hurai boleh? Au kasayibim. Waw bertanda sukun. Apa hukum yang terlibat? Adakah dia mat asli? Bukan. Mat asli mestilah apa dia tadi? Alif waw ya yang tak ada apa-apa baris. Kalau ada tanda sukun di sini, kita panggil sebagai harfun lin ataupun huruf lin. Boleh? Huruf lin kita baca dengan lunakkan sebutan au kasayibim. Dapat? Kemudian kalimah seterusnya kasayibim. Kat sini sekadar kita tekankan sebutan bim. Kat sini tuan-puan tanwin tidak selari. Jumpa dengan huruf mim. Okey, maka hukum yang terlibat apa dia? Adakah dia wajibul gunnah? Cuba kalau kita tengok kalau wajibul gunnah apa dia? Nun atau mim yang bertanda sabdu bertemu sebelumnya huruf berbaris tunggal. Ini baris tunggal ke? Bukan. Ini ada dua baris. So, maksud kat sini adalah idgham. Idgham apa? Idgham ma'al gunnah. Betul. Masya Allah. Mantap tuan-puan. Sambung lagi. Minas sama' Alif lam tak berbaris bertemu selepasnya huruf bertanda sabdu. Maka hukum yang terlibat apa dia? Alif lam tak ada baris bertemu selepasnya huruf bertanda sabdu. Maka tuan-puan kat sini bertapaknya. Bertapaknya apa? Alif lam Syamsiyah. Boleh? Masya Allah laju tuan-puan hurai ya. Bukan izhar qamari salah Ni adalah samsiah. Masya Allah dah ada 100 lebih 170 mata memandang. Terima kasih tuan-puan. Dah ada 39 share. Kita dah capai 11,000 like. Terima kasih yang bantu tap-tap screen. Alhamdulillah. Zuraini, thank you for the rose. Terima kasih berkongsi rezeki. Tuan-puan, kita sambung lagi jom. Minas samai. Huruf lin tadi bacaan dia satu harakat kan Ustaz? Huruf lin kita baca macam biasa je. Au, dia tak ada panjang. Au. Tu salah lah. Baca satu harakat je. Okey. Terima kasih nama saya berkongsi roti canai. Malam-malam makan roti canai. Oh, ngantuk. Aduh, teringin makan roti canai pula dah. Kena cari esok Okey. Ampun ni duk bagi gift, ustaz pula teringin. Kena pergi cari esok ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-puan, kita sambung lagi jom.
Alif berombak jumpa dengan huruf hamzah, duduk dalam satu kalimah. Betul, Masya Allah. Tepat sekali jawapan tuan-puan. Hukumnya adalah mad wajib. Ni typo pula. Mad wajib muttasil. Baca panjang 4 atau 5 harukat. Okey, dapat. Kemudian kita sambung lagi. Fihi ya tak berbaris, kita jumpa dengan mat. Mat apa? Masya Allah, laju tanpa hurai ni. Wah, lebih pandai daripada ustaz ni, Masya Allah. Mat asli, betul. Kenapa mat asli? Sebab alif waw ya tak ada baris, panjang 2 harukat. Dapat? Apa yang dirahmati Allah. Sambung lagi kalimah berikutnya. Zuluma. Ma alif kecil tidak berbaris. Kita jumpa dengan mad asli, panjang 2 harukat. Zulumatu. Masya Allah, sudah ada 200 lebih mata memandang malam ni. Selamat datang tuan-puan yang baru sertai live mengaji tajwid Ustaz. Bantu tap skrin, bantu share, dan mudah-mudahan tuan-puan rasa seronok belajar tajwid, insya-Allah. Tuan-puan, seterusnya pula tanwin 99. Didapati berjumpa dengan huruf waw, maka barulah menjadi apa dia? Idgham ma'al gunnah. Baca panjang. Idgham ialah memasukkan, ya tuan-puan. Idgham kita masukkan sebutan tanwin dhammatain ini, ya, ke dalam waw. Sebab itulah kita baca gini, zulumatu. Gitu. Tanwin tu tak ada dah, sebab dia dah masuk ke dalam waw. Boleh. Kemudian bukan sahaja kita masukkan sebutan ataupun istilah tajwid idgham, kita juga perlu ma'al gunnah bersamanya, kena dengungkan bacaan sekadar 2 harukat. Zulumatu. Gitu. Dapat. Wara'du. Wara'du sama juga. Tanwin 99 jumpa dengan waw. Hukum sama tadi. Idgham. Ustaz tulis idgham ma'al gunnah. Wara'du. Memasukkan sebutan tanwin ini ke dalam huruf waw. Dapat ke dapat? InsyaAllah dapat. Kemudian barakui. Sekali lagi jumpa dengan idgham, ya, tanwin 99 jumpa dengan huruf ya, ba wa barakui. Kat sini sama juga tadi tuan-puan. Apa dia? Idgham ma'al gunnah. Ustaz, kalau saya sebut idgham bi gunnah boleh tak? Kena sebut idgham ma'al gunnah boleh, bi gunnah pun boleh. Cik Siti, waalaikumsalam. Mim sabdu idgham tu terdapat 2 huruf ke di dalamnya. Mana satu tu? Mim sabdu idgham itu terdapat 2 huruf ke di dalamnya. Ayat mana? Ayat mana tanpa kena bagi tahu ustaz. Wa barakun yaj'aluna. Kat sini ke? Au kasaybim. Okay, kat sini font yang kita gunakan ni dia tak boleh detect baris bawah. Sepatutnya baris bawah ni duduk kat bawah. Au qasaybim minas sama'. Itu baru betul. Dapat?
Puan Tenab. Okey, baik. Dah ngantuk dah. Itulah nasib baik kita mengaji Al-Mulk tadi sama-sama kan. Yang dah ngantuk, selamat berehat. Baik tuan-puan, kita sambung lagi. Ya je. Kat sini kita jumpa dengan qalqala. Apa dia? Surah. Lantunan kecil pada huruf jim seakan-akan kita tambahkan padanya huruf i. Betul ke Ustaz? Ya. Tuan-puan cuba tengok Cuba dengar Ustaz baca. Wa barqi yaj'aluna. Masya-Allah. Terima kasih Puan Zalina. Subhanallah. Bantu tiap-tiap skrin tak ngantuk nanti. Masya Allah. Terima kasih tuan-puan. Support kelas tajwid Ustaz malam ni. Alhamdulillah. Sambung lagi. Yaj'aluna. Waw tak berbaris jadi mat. Mat apa? Asli lagi sekali. Yaj'aluna asabi'ahum. Puan Salihah. Waalaikumsalam. Laju tuan-puan hurai. Ustaz tak ada lagi tulis. Wah, mantap. Okey. Kita mengaji ni kalau boleh, mengaji apa pun lah. Yang penting kita dah ulang kaji dulu sebelum berhadapan dengan guru. Supaya sekurang-kurangnya kita dah ada maklumat hari ni nak belajar pasal apa. Berbeza dengan orang yang tak bersedia. Ustaz dah merapu dah ni. Okey, sajalah, santai-santai lah. Tajwid ni bukan hafal dalam sehari tapi tidak mustahil. Tajwid jangan hafal. Ustaz ni mengajar tajwid lama dah. Ya, ada beribu pelajar dah secara online dan juga offline. Ya. Bagi Ustaz, tajwid ni bukan kena hafal. Tajwid kena faham. Kalau kita dah faham tajwid, ya, kat mana-mana tempat pun dalam Quran kita boleh cari. Itu kaedah dia. Habis pukul berapa Ustaz? Ni habis hurai, habislah kelas kita. Kita habiskan hurai sekejap lagi nah. Asabi'ahum. Mim sukun. Kalau mim sukun jumpa dengan izhar. Syafawi. Izhar syafawi. Boleh baca dengan apa dia? Baca dengan jelaskan sebutan. Dapat? Ustaz ada buka kelas tajwid online personal ke? Ustaz ada buka kelas tajwid berkumpulan. Sekali lagi kat ujung, tuan-puan stay sampai habis. Ustaz nak maklumkan sekali lagi berkaitan dengan kelas tajwid berkumpulan. Ustaz sedang mencari ataupun menunggu kot-kotlah ada tuan-puan yang nak join kelas tajwid berkumpulan yang akan berlangsung bermula 24 Oktober ni. Okey, sambung dulu Sekejap habis kita sambung sembang Okey, kalimah seterusnya fi ya berombak jumpa dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Apa dia tuan-puan hukum tajwid yang terlibat di sini? Cuba tuliskan jawapan dalam komen laju-laju. Fi adhanihim. Hukumnya apa? Hukumnya adalah Puan Azlina menjadi penjawab pertama. Okey. Hukumnya adalah mad. Jaiz. Munfasil. Baca panjang dua pula lah. Dua kalau wakaf. Kat sini baca panjang 4 atau 5 harkat juga. Boleh? InsyaAllah. Ahlan wa sahlan tuan-puan yang baru sertai, yang tersinggah, yang tertonton, yang terscroll dalam kelas tajwid Ustaz malam ni. Selamat datang tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan, kita sambung lagi boleh? Kalimah berikutnya. Azanihim. Pula alif tak berbaris di sini. Adakah ini jadi mat asli tuan-puan? Bukan. Dia tak jadi mat asli.
Dia jadi apa? Alif tidak berbaris asalnya mat asli. Tetapi sekiranya sebelumnya terdapat huruf hamzah, maka kita akan jumpa dengan mad badal. Masya Allah, laju tuan-puan menghurai tajwid. Ustaz lah setiap hari ke? Ya, setiap hari pagi, petang, malam. Tuan-puan rajin tak rajin je. Komen Kak Asma tak naik ke Ustaz? Naik. Cuma mungkin tadi laju-laju sangat kot, Ustaz tak perasan. Baik, sambung lagi. Za pula tuan-puan, kita jumpa dengan ma asli, panjang 2 harakat. Boleh? Wah, mantap tuan-puan. Kemudian seterusnya, okey, adhanihim. Masya Allah, ada 234 mata memandang malam ni. Selamat datang tuan-puan yang baru sertai kelas tajwid Ustaz malam ni. Tuan-puan bantu tap-tap skrin. Sambil-sambil itu insya-Allah. Soalan seterusnya, mim mati jumpa mim yang bertanda sabdu. Apa jawapannya? Cuba tulis di ruangan komen laju-laju. Okey. Mim mati jumpa dengan mim yang berbaris. Boleh tuliskan jawapan di dalam komen laju-laju. Tuan-puan yang baru sertai kelas tajwid Ustaz malam ni, kalau tuan-puan seronok nak tahu Ustaz buat live bila kan, tuan-puan boleh jadi members. Kat atas ni, cuba tuan-puan tengok Ustaz halakan pen ni naik ke atas. Nampak tak dekat skrin tuan-puan, dia ada love warna orange. Ada tulisan tambah kat situ. Tuan-puan tekan tambah tu, tuan-puan jadi members. Tu Puan Asma Majid, dia akan keluar hurt me tu, terbang gitu. Tuan-puan dah jadi members, maka Masya Allah nanti setiap notification yang keluar dalam kelas kita nanti, maknanya contoh hari ni Ustaz buat live, tuan-puan akan dapat notification tersebut. Terima kasih Puan Siti Fatimah menjadi members yang ke-186. Kita sikit lagi nak cuba capai 200 members. Mudah-mudahan lebih ramai dapat manfaat. Masya Allah, 250 orang mata memandang. Okey tuan-puan, masing-masing menghurai tajwid. Idgham mutamasilain. Apa lagi tadi? Idgham syamsi. Mana satu betul ni? Idgham mimi. Banyaknya jawapan. Apa hukum sebenarnya? Tak boleh jadi member Syira. Kena top up dululah baru jadi members. Jawapannya apa? Syazana. Hilang lah Ustaz duk bercakap. Duk berkuliah daripada pagi sampai ke malam. Tak asal tadi Ustaz baru habis kuliah pukul 10 suku tadi. Ni sambung juga dengan tuan-puan. Sambung lagi. Seronok yang belajar tajwid bila kita dah faham. Itulah Puan Siti Aisyah. Okey, jawapan kat sini ada 3 Ada 3 Ustaz. Ya, Kak Gi, terima kasih menjadi members ke-187. Kat sini kalau tuan-puan tadi jawab idgham mimi, jawapannya betul. Kalau tuan-puan juga ada yang jawab idgham syafawi pun betul juga. Kalau tuan-puan ada yang jawab idgham mithlain saghir pun betul juga. Ustaz, banyaknya nama dia, mana satu yang paling afdal? Kan? Tiga-tiga boleh diguna pakai. Kalau tuan-puan dulu mengaji, Ustaz, saya mengaji idgham mimi Ustaz, saya nak berpegang dengan idgham mimi, silakan. Kalau tuan-puan nak pegang idgham syafawi, silakan, boleh juga. Kalau nak pegang idgham mithlain saghir pun boleh juga. Sebenarnya tiga-tiga nama ni memaknakan menuju kepada perkara yang sama, iaitu mim mati jumpa dengan mim. Cara bacanya adalah dimasukkan mim pertama ke dalam mim yang kedua secara sempurna. Banyak nama Ustaz. Banyak nama. Ada orang mengaji gini. Sebab itulah tajwid ni tuan-puan, kalau kita belajar lebih mendalam, kita akan dapati sebenarnya banyak lagi istilah-istilah yang macam tak pernah dengar pun Ustaz. Itulah seronoknya mengaji tajwid ni. Masya Allah, baru pertama kali tahu ya. Alhamdulillah. Tahniah Puan Asma.
Tuan-puan, kita sama lagi. Adhanihim minas sawaiki. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya tuan-puan. Kita sama lagi boleh? Minas sawaiki. Ida Syafi'i, first time dengar Ida Qamimi. Itulah bertuah tuan-puan yang datang join kelas tajwid malam ni kan. Banyak manfaat. Ustaz kongsi ilmu ni secara percuma je. Tuan-puan rajin tak rajin je nak tengok Masya-Allah. Tuan-puan sambung lagi boleh? Okey. Alif lam tidak berbaris, bertemu selepasnya huruf bertanda sabdu. Apa komen terlibat tuan-puan? Tulis laju-laju di ruangan komen. Alif lam Syamsiah. Dah rantuk dah tapi nak belajar. Itulah ustaz free-nya waktu ni je. Waktu pagi dah penuh dengan program dah. Jadi ustaz cuba gagahkan juga diri. Sebab teringat dekat tuan-puan, ni ustaz semalam tak buat live ni. Duk tunggu-tunggu sampai tertidur. Hari ni ustaz buat live tak? Ada yang tanya gitu kan. Jadi ustaz macam aduh kesian pula tuan-puan duk tunggu-tunggu kan. Tak apalah, kita korbankan waktu rehat saat untuk tuan-puan ya. Ustaz tak dapat apa pun. Ustaz cuma dapat keseronokan ya, berkongsi ilmu tajwid ni. Masya-Allah. Sama lagi, terima kasih Wak Yu Ros. Waalaikumsalam. Nas, pertama kali masuk room Ustaz. Ahlan wa sahlan. Baik, sambung lagi tuan-puan. Sawaiki. Alif tak berbaris. Hukumnya apa? Mad asli panjang 2 harakat. Ustaz dapat pahala, amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Sawaiki mad asli alif tak berbaris. Sambung lagi. Hadharal maut. Kemudian alif lam atas lam tanda sukun. Hukumnya apa tuan-puan? Alif lam qamariyah. Baca dengan apa? Baca dengan jelaskan sebutan. Hadharal maut. Okey, tuan-puan, kita sambung lagi boleh? Dekat maut ni pula kita ada dua cara bacaan. Dekat maut ni pula ada dua kaedah. Kaedah pertama, kalau kata nak berhenti. Kalau kata nak berhenti, tanpa kalau ada soalan nanti bagi lagi soalan tu type sekali lagi sebab ustaz tengah mengajar. Kalau tengah mengajar nak jawab-jawab soalan dia macam tak cantik lah. Kalau ada soalan nanti kat ujung boleh tanya Minta maaf ustaz tak jawab soalan tadi. Okey, kita sambung lagi tuan-puan. Dekat sini ada dua cara. Okey. Cara pertama, kalau kata kita sambung, dia jadi hukum lain. Kalau kita berhenti, dia jadi hukum lain. Macam mana tu ustaz? Mari kita tengok sama-sama. Bismillah. Okey, kalau kata tuan-puan, ustaz nak berhenti kat sini. Hadharal maut. Hadharal maut. Okey, hadharal maut tuan-puan kat sini. Kalau kata nak berhenti, kita jumpa dengan madlin. Madlin. Okey, jumpa dengan madlin. Okey, terima kasih Ustaz buat live membantu saya final exam. Masya-Allah. Exam apa tu? Boleh bagi tahu Ustaz? SPM ke? Apa nama tu? PSRA ke? Selamat datang tuan-puan yang baru sertai. Betul, ni kalau kata nak wakaf, tuan-puan, ini adalah situasi pertama. Kalau nak wakaf, ada dalam ni yang tak tahu perkataan wakaf, tak guna bahasa Melayu lah. Kalau kata nak berhentikan bacaan, dia akan jadi huruf lin. Boleh? Kalau kata tuan-puan, kita nak sambungkan bacaan. Kalau nak sambungkan, dia tak jadi mad lin tapi dia jadi huruf lin sahaja. Faham?
Sebab apa? Mad lin ini hanya berlaku ketika kita berhentikan bacaan sahaja. Boleh? Dan syarat kedua, mestilah waw atau ya yang bertanda sukun, barulah jadi mad lin. Dan syarat yang ketiga, mestilah sebelum huruf mad lin ini huruf berbaris. Dan selepasnya juga ada satu huruf yang berbaris. Kalau selepas daripada huruf lin ini ataupun huruf mad lin, yang samalah tu sebelum huruf lin. Kalau selepas huruf lin ini terdapat lebih daripada satu huruf, dia tak jadi mad lin. Dia mestilah diapit dua huruf sahaja, sebelum dan selepasnya sahaja. Kalau tiba-tiba ada depan dia ada huruf lain, mana kata lebih daripada satu, tak jadi apa dia? Tak jadi mad lin. Kalau kata berhentilah. Tapi huruf lin sentiasa jadi. Berhenti kalau kita sambung dia jadi huruf lin. Boleh? Mudah-mudahan menjawab soalan. Baik, sambung lagi. Kita jumpa pula jim bertanda. Jim bertanda pula dah. Jim kecil. Jim kecil ini tuan-puan. Ni adalah alamat waqaf. Kita panggil dia sebagai waqaf. Waqaf apa? Waqaf jaiz. Jaiz ni maknanya apa? Jaiz ni adalah maksudnya harus. Makna kata tuan-puan kalau mengaji, tuan-puan jumpa dengan waqaf jim ini, boleh baca dengan dua keadaan. Berhenti boleh, sambung pun boleh. Dapat? Okey, sambung lagi. Wallahu. Kita jumpa dengan Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia tuan-puan? Tulis dalam komen laju-laju. Kita jumpa dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah ni tuan-puan hanya khusus kepada kalimah Allah sahaja. Kalimah yang agung lagi mulia. Bila jumpa dengan kalimah Allah waktu baca Quran, kita kena buat dua benda. Dua benda Ustaz? Ya, pertama, kita kena pastikan dulu. Nak sebut kalimah Allah ni, kita kena sebut dengan tebal ke, kena sebut dengan nipis? Tuan-puan cuba komen. Kita kena baca kalimah Allah pada kalimah wallahu ni, kita baca tebal ke nipis? Cuba tuan-puan komen laju-laju di ruangan komen. Tebal ke nipis? Kita tengok mana yang paling banyak. Tebal ke nipis? Kalau tuan-puan rasa tebal Ustaz, tulis tebal. Kalau kata nipis, tulis nipis. Kita nak tengok tuan-puan. Ada tak yang Masya Allah, laju tuan-puan komen ya. Masya Allah. Tak tidur lagi rupanya ni. Saja nak test. Tuan-puan. Allahumma salli ala Muhammad. Oi, semua jawab tebal ni. Tak ada yang jawab nipis ke? Tak ada yang geng nipis. Okey, Masya Allah. Terima kasih tuan-puan yang memberikan respon. So tuan-puan, kenapa tuan-puan jawab tebal? Sebabnya Ustaz, sebelum kalimah Allah kan ada baris atas. Bila baris atas, automatik kita baca tebal. Macam mana? Wallahu. Baca tebal. Wallahu. Ni abaikan dia punya baris ni pening ni. Font yang kita guna ni dia pening sikit. Kat sini dia punya barisnya baris depan Wallahu muhitun. Wallahu muhitun. Sikit lagi nak habis dah kita punya pengajian. Ni bukan surah Al-Mulk ya, adik. Ini surah Al-Baqarah ayat 19. Baik tuan-puan, sambung lagi boleh. Muhi. Ya tak berbaris, jumpa dengan mad asli. Okey. Sambung lagi tuan-puan. Muhitun bil kafirin.
Kemudian kita sambung lagi boleh? Muhitun. Kat sini pula asalnya. Ni menarik sikit kat sini. Kita tahu dah hukumnya apa. Walaupun kita tak tahu macam mana dia boleh jadi gitu kan. Kenapa tiba-tiba ada mim kecil ni Ustaz? Cuba Ustaz datangkan sebab. Ustaz ulang sekali lagi ya. Mungkin ada yang baru masuk tadi tak tahu dia punya huraian dia. Kat sini tuan-puan, asalnya adalah muhitun. Asalnya kat sini adalah 2 dhammatain. Ni asal dia. Bila mai hukum iklab ni maknanya tukar ataupun ganti. Ya qalaba, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, ya muqallibal qulub. Dia ambil perkataan iklab Maka tuan-puan, bila mai hukum iklab ni, iaitu kenapa boleh jadi iklab? Sebab tanwin baris 2, tak kisahlah tanwin baris 2 atas ke, tanwin baris 2 di bawah ke, atau tanwin baris 2 di depan. Sekiranya tanwin ataupun nun mati jumpa dengan ba, itu syarat dia. Sekiranya nun mati adalah nun kosong jumpa dengan ba, macam ni kan, asalnya muhitun, jumpa dengan ba, maka diiklabkan, ditukarkan, baris kedua dibuang. Baris kedua itu ditukarkan dengan mim. Muhitun bil kafirin. Kemudian kita jumpa dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah baca macam mana? Baca dengan jelas. Bil. Ustaz, cuba Ustaz jelaskan apa yang dimasukkan dengan jelas. Ustaz pernah kena soalan ni. Ustaz kata izhar alif lam qamariyah ni kena baca jelas. Jelas tu maksudnya apa? Jelas tu maknanya kita baca huruf tersebut, kita baca hukum tersebut dengan jelas, nyata dan terang. Mana kata tak boleh panjang, tak boleh pendek sangat. Contoh yang salah, sepatutnya kita baca jelas kat sini. Bilka. Yang salah apa dia? Kita meleritkan dia. Bilka. Mentang-mentang suara sedap, api tibai semua baca ikut dan dia tak boleh. Suara sedap macam mana pun, tapi tidak dipandu, tidak diguide dengan tajwid, maka akan menjadi masalah. Boleh? So kat sini baca jelas ya. Bilka. Betul Asmawati. Bilka. Boleh? Masya Allah, ramai malam ni sertai kelas tajwid Ustaz. Ahlan wa sahlan. Tanpa yang baru masuk, yang baru singgah, bantu Ustaz tap-tap skrin. Kalau tanpa belum jadi members, boleh tekan love warna orange ni, jadi members. So tanpuan akan dapat notification untuk kelas mengaji yang berikutnya. Dan tanpuan jangan risau, Ustaz buat live setiap hari, non-stop. Non-stop tak adalah, stop-stop jugalah. Pagi, kadang-kadang tengah hari, sehari petang ataupun malam. Kalau tanpuan dah jadi members, insyaAllah akan dapat. Kita sama lagi. Lab handsome. Okey. Ka ni jumpa dengan apa tuan-puan? Okey, Masya Allah, laju tuan-puan hurai ni. Tak dan Ustaz cakap lagi. Alif Zai, terima kasih menjadi members kita malam ni. Untuk ni pun ada 2 jawapan. Ada yang kata mat tabi'i. Okey, mana satu ni? Mat asli ke mat tabi'i? Jawapannya adalah dua-dua memaknakan benda yang sama. Kalau tuan-puan kata mat asli, betul. Mat tabi'i pun betul. Istilah berbeza, maknanya membawa pada benda yang sama. Boleh? Kak Lela, Masya Allah. Terima kasih menjadi member harga 190. Tuan-puan, cuba kita capai ke 200 members. Nanti dah ramai-ramai jadi members. So ramailah yang sertai kelas tajwid kita yang akan datang, insya-Allah. Okey, sambung lagi. Kafirin. Kafirin di penghujung ayat tuan-puan. Kita jumpa dengan apa? Jumpa dengan mat.
arid lisukun. Okey, ma'arid lisukun. Ada 3 syarat. Mana tangan Ustaz? Ada 3 syarat untuk kita menentukan sama ada dia ma'arid lisukun ataupun bukan. Adakah tuan-puan nak tahu syarat tersebut? Kalau nak tahu, tulis nak. Ustaz nak kongsikan sikit ni. Oh, tak nampak Sorry. Okey, tuan-puan nak tahu tak? 3 cara, 3 strategi macam mana kita nak sahihkan dia. Tentukan dia ni ma'arid lisukun ke bukan. Kalau tuan-puan nak tahu, komen nak. Yang dah nak keluar kelas tiba-tiba cakap nak juga. Sikit lagi lah sikit lagi. Sebab duk tengok malam ni ramai pula duk join ni kan. Ni ma'arid lisukun ni bukan 4-5 harakat tuan-puan. Ma'arid lisukun 2-4-6. Mana kata dekat ma'arid lisukun ni tuan-puan boleh berhenti dengan 2 harakat, boleh berhenti dengan 4 harakat dan boleh berhenti dengan 6 harakat. Masya Allah, ramai yang cakap nak ni. Tuan-puan yang cakap nak ni mungkin baru pertama kali kot. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang tuan-puan yang baru pertama kali sertai kelas Tajwid Ustaz. Mudah-mudahan diberikan keseronokan. Dan tuan-puan, nanti ingatkan Ustaz, lepas Ustaz kongsikan berkaitan dengan formula ma'arid lisukun, lepas habis tu Ustaz akan bagi tahu berkaitan dengan kelas, premium kelas yang Ustaz akan buat pada 24 Oktober. Bermula 24 Oktober. Boleh? Masya Allah, pertama kali. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Okey, jom kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. 3 cara. Ustaz ni dia buat program juga, program motivasi. Jadi Ustaz selalu berprogram dengan anak-anak. Macam esok Ustaz ada program dengan saat lagi lah Ustaz bagi tahu dulu formula saat lagi tersembang lain. Ustaz ni kalau bersembang saat lagi tak bagi tahu cara dia kan. Okey, Ustaz ni padam dulu. Okey, 3 strategi. Ni strategi ni mahal ni. 3 strategi ma'arid lisukun. Apakah 3 strategi tersebut? Yang pertama, strategi ma'arid lisukun mestilah alif, waw, ya tak ada baris. Boleh? Waalaikumsalam Ustaz. Rezeki dapat buka kolom Ustaz. Kolom apa tu? Kolom ke kolam? Jangan main-main. Alif waw ya tak ada baris. Okey, ni pertama. 3 strategi ma'arid lisukun. Alif waw ya tak ada baris. Tuan-puan tulis. Okey, minta tunjukkan semua nota nak screenshot Ustaz. Boleh. Sekali lagi Ustaz tunjuk Okey, Ustaz kongsi dulu 3 strategi. Yang kedua, alif waw ya tak ada baris kan? Yang kedua, di hujung ayat. Jangan salah sebut, bukan di hujung ayat. Di hujung ayat. Atau diwaqafkan. Ini tanda Ustaz dah ngantuk ni. Habis semua benda keluar. Di hujung ayat atau diwaqafkan. Ini syarat kedua. Okey. Kemudian di hujung kalimah pun sama je. Nak tulis di hujung kalimah boleh, hujung ayat pun boleh. Dan yang ketiga, diapit 2 huruf. Habis semua sengit dah ni.
Ustaz tulis sangat. Dia apa dua huruf berbaris. Okey. Inilah dia 3 strategi mad arid lisukun. Okey. Nah, okey Ustaz tulis sekali lagi. Okey. 3 strategi mad arid lisukun. Nak ketahui macam mana nak cari mad arid lisukun dalam Quran? Yang pertama mestilah alif, waw, ya yang tak ada baris. Kalau cukup syarat pertama, pergi syarat kedua, kemudian di hujung ayat atau kita wakafkan bacaan. Dan syarat ketiga, mestilah alif waw ya tersebut diapit dengan 2 huruf berbaris. Baru jadilah mad arid lisukun. Contohnya ke atas ni, kafirin. Cuba tengok, ada tak alif waw ya tak berbaris? Ada huruf ya. Yang kedua di hujung ayat tak? Di hujung ayat. Yang ketiga, diapit 2 huruf tak? Ya, 2 huruf itu berbaris. Sebelum dan selepasnya huruf yang berbaris. Cukup 3 syarat ni. Inilah dia mad arid lisukun. Masya Allah. Ambil tuan-puan, ni nota ni sangat mahal. Mahal apa? Sebab benda ni orang kat luar tak kongsi, Ustaz je kongsi. Tak adalah. Ni formula yang Ustaz hasilkan dengan izin Allah lah. Alhamdulillah. Benda ni sangat-sangat bermanfaat tuan-puan. Ambil benda ni. Ya suka Ustaz baca cepat. Alamak. Okay, 3 cara ni ambil mudah-mudahan bermanfaat Masya Allah. Okay, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sat. Jangan pergi dulu, Tunggu Ustaz nak bagi tahu beberapa perkara berkaitan dengan bukan seminar, kelas bulanan yang Ustaz akan buat. Kelas ni berbayar lah. Kalau tuan-puan berminat nak sertai sana, kita buka ajak WhatsApp. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-puan yang dirahmati Allah, bermula 24 Oktober ini Ustaz akan buka kelas Advanced Tajwid. Yuran bulanan dia, makna kata yuran bulanan dia adalah RM150. Belajar selama 8 bulan. Kalau tuan-tuan belajar 8 bulan ni, tuan-puan akan dapat sijil. Dan tuan-puan akan dapat benda ni tuan-puan. Kita akan kongsikan banyak lagi. Macam tadi tuan-puan baru belajar formula tu, hanyalah sekecil perkara je. Sebenarnya banyak lagi formula yang kita dah hasilkan. Yang mana formula makhraj huruf hijaiyah. Kita akan beritahu tuan-puan sifat huruf. Kenapa huruf alif macam ni? Apa peranan huruf alif? Contoh dia. Huruf ba, macam mana sifat dia? Kita akan bagi tahu juga. Dan yang paling penting tuan-puan yang dirahmati Allah, ni kat bawah sekali ni. Tuan-puan yang join dalam ni, Ustaz akan pastikan habis 8 bulan join kelas Advanced Tajwid ini, semua pelajar Ustaz mesti power hurai tajwid. Dan tuan-puan untuk makluman, kelas Advanced Tajwid ini telah pun berlangsung sebanyak 2 batch. Ustaz dah ada 2 batch dan 2 batch yang telah pun belajar dengan Ustaz telah pun berjaya ikut ni semua dan masing-masing dapat hurai tajwid. Sampai dia cakap, "Wih, seronoknya Ustaz. Saya ni tak ada langsung basic tajwid. Tak pernah pun belajar tajwid, tapi bila belajar tajwid dengan Ustaz, subhanallah, semua tu dengan izin Allah lah. Kita berkongsi saja rezeki. Jadi berkongsi saja peluang dan juga ruang. Kalau tuan-puan malam ni tertengok dan rasa macam, ini peluang aku nak mengaji ni, peluang aku nak tambah baik bacaan Quran ni. Kalau tuan-puan rasa nak sangat belajar, ambil nombor Ustaz ni siap-siap. Saat lagi pagi-pagi bincang dengan suami ke, bincang dengan isteri ke, ambil nombor Ustaz dulu. Okay, 0113114782. Sekarang ni hanya berbaki lebih kurang 3 ataupun 4 lagi kekosongan. Kalau tuan-puan cepat, tuan-puan dapat setakat ni pelajar yang dah daftar ada daripada Singapura, daripada Brunei dan juga daripada Indonesia. Setiap kelas yang kita jalankan ni, kelasnya hanya hari Selasa malam Rabu. Jam 8 sampai 10 malam. Selasa malam Rabu, jam 8 sampai 10 malam. 2 jam. Asalnya kita buat 8 sesi tuan-puan. Tapi,
makcik-makcik, pakcik-pakcik cakap, Ustaz, kalau 8 sesi kami tak boleh buat kelas, kami tak boleh join kuliah-kuliah lain. Boleh tak Ustaz compilekan daripada 8 sesi tukar jadi 4 sesi? Kalau sebelum ni Ustaz buat 8 sesi, satu sesi 1 jam. Tapi kali ni kita compilekan jadi 2 jam. Masya Allah. Ya, yuran dia setiap bulan ke? Yuran dia setiap bulan. RM RM150 sahaja. Asalnya 300. Tapi kita kurangkan ke 150 sahaja. Ya, sebabnya kita nak masing-masing dapat belajar, ambil manfaat bersama. Yuran yang tuan-puan bayar sebenarnya ni, ya, benda ni lah yang akan menjadi jambatan kepada tuan-puan mahir tajwid. Sampailah tuan-puan bila-bila pun, maksud kata sampailah tuan-puan dah bertemu dengan Allah. Sebelum tuan-puan bertemu dengan Allah, inilah menjadi asbab, menjadi apa dia, menjadi kita punya bekalan. Nanti kalau Allah tanya ni, duk ada rezeki lebih ni, dulu dah buat apa ni? Aku bagi rezeki banyak dekat hamba ku ni dulu. Kenapa duit rezeki tu duk buat apa? Tak banyak pun tuan-puan, RM150 sahaja. Dalam ni tuan-puan akan dapat modul, tuan-puan akan dapat kelas rakaman. Mana kata kalau tuan-puan tak dapat join secara online, maksudnya minggu tu tak dapat join, ada urusan keluarga ataupun tak sihat, kita ada rakaman kelas. Ya, ini adalah kelas Advanced Tajwid CD ketiga. Kalau tuan-puan nak sangat belajar, dah ada MPM Ustaz tu. Masya Allah. Yang nak ambil nombor Ustaz, ambil siap-siap, screenshot ke ataupun kopi siap-siap. Nanti kalau tak dapat WhatsApp malam ni, Ustaz ada buku tajwid sendiri tak? Ada. Buku tajwid Ustaz insya-Allah akan launch pada paling awal bulan 12 ni. Mana kata tuan-puan mengaji dengan penulis buku tajwid, insya-Allah buku tajwid Ustaz akan dilancarkan pada bulan 12 nanti. Mana kata yang join kelas ilmu tajwid ni juga, sebenarnya mereka ni sangat-sangat bertuah. Masya-Allah. Wallahu alam. Untuk esok malam Ustaz tak buat live kot, sebabnya Ustaz ada program ni esok. Berapa lama kursus ni? Selama sekurang-kurangnya 8 bulan. 8 bulan 8 bulan ni insya-Allah tuan-puan dapat mahir tajwid. Contoh kalau dah join 5 bulan, Ustaz saya nak berhenti lah Ustaz. Tuan-puan sayanglah, sebabnya tak dapat sijil pengiktirafan yang kita akan keluarkan. Okey, ni esok Ustaz ada program. Program apa ni esok ni? Solat hajat, baca Yasin dan juga ceramah motivasi. Selain Ustaz mengajar tajwid, tuan-puan, Ustaz juga adalah motivator. Ustaz berprogram di sekolah, bersama-sama dengan anak-anak pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan juga IPT. Jadi sebab itulah kalau tuan-puan tengok cara Ustaz mengajar tuan-puan macam ni kan, bersemangat tak? Seronok tak? Masya-Allah, mudah-mudahan lah. Jadi tuan-puan doakan Ustaz, mudah-mudahan esok suara Ustaz kembali normal. Malam ni batuk-batuk sikit lah, sebab esok kita nak mengendalikan daripada solat, baca Yasin, solat hajat dan juga ceramah motivasi. Di mana ni? Di SMK Teluk Panglima Garang. Ustaz nak tanya pasal baju boleh? Boleh. Nak tanya pasal baju, Puan Nurul Syazana boleh WhatsApp Ustaz juga dengan nombor yang sama. Nanti Puan Nurul Syazana bagi tahu Ustaz, nama saya sekian-sekian, saya nak tanya pasal baju lah. Nanti boleh roja Ustaz lah. Okey, wallahu alam. Setakat itu saja. Okey, amin. Terima kasih Puan Hani mendoakan Ustaz. Okey. Jadi Ustaz buat live mengaji ni tak lain tak bukan, mudah-mudahan ada di kalangan tuan-puan yang mendoakan Ustaz secara ikhlas. Mudah-mudahan Ustaz sihat ya. Dan mudah-mudahan dapat terus memberikan manfaat kepada ummah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang Allah pinjamkan, dengan kelebihan yang Allah pinjamkan ini, Ustaz akan cuba sehabis boleh untuk kita sebarluaskan kita punya kemahiran ini yang Allah pinjamkan. Ustaz, alhamdulillah rezeki mengaji kan Ustaz.
Nama sebenar ustaz apa kena join kelas dulu baru tahu. Okey Ustaz, tuan-puan nak screenshot ustaz lupa tadi. Okey, main screenshot. Jangan risau tuan-puan kalau tak dapat screenshot. Kalau tak dapat nak screenshot, kita juga ada syarat ulangan. Kelas kita setiap hari ni ustaz akan download daripada TikTok, ustaz akan masukkan dekat YT ustaz. So tuan-puan jangan risaulah, dekat YT pun ada. Kalau rasa macam tertinggal kelas lah, terlambat tengok kelas. Okey, Puan Asma. Okey, baik. Okey, screenshot siap-siap cepat. Dah belum? Okey, boleh kita pergi next page. Kita pergi next page Nama Ustaz Azam kan? Okey, dah. Ni tadi punya. Dah. Okey, alhamdulillah. Okey, ni nama ustaz dia ada kat sini ni. Tu dia. Handsome tak? Ustaz Azamdin. Ustaz Azam Ustaz adalah pengasas kepada konsultan Ustaz Tajwid. Jangan main-main pengasas tu. Tak adalah, saja sembang. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dari mana? Ustaz di Banting je. Ustaz orang Banting. Semoga urusan harian ustaz sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Terima kasih tuan-puan. InsyaAllah terima kasih yang stay sampailah tengah malam ni. Ya Allah. Ustaz tak pernah lagi buat kelas tajwid sampai awal pagi tuan-puan. Masya-Allah. Menjadi ustaz punya pelajar sampai tengah malam ni. Terima kasih Nur Sharifah berkongsi Ros. Alhamdulillah. Okey tuan-puan, sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memilih kita lagi menjadi orang yang bertuah. Bertuah apa? Bertuah menjadi ahli Quran. Pada siapa yang menjadi ahli Quran, yang sentiasa dekat dengan Quran, mudah-mudahan nanti di akhirat mudah-mudahan dapat juga syafaat Al-Quran. InsyaAllah. Allahumma amin. Jom kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum. Pandai tajwid, insyaAllah pandai ngaji. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih juga yang berkongsi rezeki.